ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kuliah kita pada malam ini ialah harta sepencarian. Baik, apa yang dimaksudkan dengan harta sepencarian? Secara mudah atau ringkasnya, saya mendefinisikan harta sepencarian sebagaimana yang ditetapkan dalam beberapa kes di mahkamah, ialah satu harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan, ataupun satu harta yang diperolehi dengan menggunakan wang yang dimiliki semasa perkahwinan, ataupun pelbagai takrif-takrif yang mempunyai kaitan di antara satu sama lain. Dia boleh melibatkan harta boleh alih atau mudah alih dan harta tak boleh alih. Dalam kes harta sepencarian ini, isu harta alih tak boleh alih bukanlah satu isu yang besar jika dibandingkan dalam kita sebut sebagai tasyri' jinai Islami. Kalau dalam tasyri' jinai Islami ataupun Islamic criminal law, kategori harta boleh alih dengan tak boleh alih dia ada signifikan dia. Sebabnya kalau dalam kes kecurian, saya keluar sedikit daripada topik. Kalau dalam kes kecurian umpamanya, kecurian dia akan berlaku dalam kes harta boleh alih. Harta tak boleh alih, dia tak boleh berlaku kecurian. Contohnya, apa dia harta tak boleh alih? Rumah, pokok. Cuma orang akan utarakan pula lah. Orang akan utarakan pula, ada rumah yang boleh curi. Sebab rumah zaman dulu kita boleh usung. Itu isu lain. Itu isu lain. Memanglah kita akui, rumah zaman dulu tu, rumah saya di kampung dulu pun kita boleh usung. Kita angkat dalam 20 orang, kita boleh alih rumah tu. Itu isu lain. Pokok, betul kita boleh alih. Dalam arti kata kita boleh tebang dan sebagainya. Tapi bila kita cerita pokok dan rumah sebagai harta tak boleh alih, maksudnya macam ni. Katalah satu orang, dia kata dia curi pokok. Sedangkan pokok tu akarnya masih lagi bertunjangkan kepada tanah. Dia tak boleh curi pokok tu. Kecuali dengan dia tebang pokok tu, dia muatkan dalam lori, dia bawa keluar daripada kawasan hutan itu baru dipanggil sebagai mencuri pokok. Kalau dia duduk di atas pokok tu, kita tak panggil mencuri. Kan? Ataupun dalam rumah, dia halau tuan rumah tu keluar, dia duduk dalam rumah tu, dia tak dipanggil sebagai mencuri rumah tu. Jadi itu antara kepentingan bila kita bincang harta boleh alih, tak boleh alih dalam undang-undang jenayah dan yang seumpama dengannya. Tapi dalam kes harta sepencarian, dia ada isu yang berbeza. Dalam harta sepencarian, sama ada harta tu boleh alih, tak boleh alih, dia tidaklah mempunyai kepentingan yang besar, kecuali dalam beberapa aspek yang kita akan ceritakan kemudian. Cuma yang menjadi masalah ialah bagaimana kita nak tentukan harta itu sebagai harta sepencarian. Apa isu-isu yang berkaitan dalam harta sepencarian dan sebagainya. Baik, saya baca kertas kerja, ulasan saya pada malam ini banyak saya akan ambil daripada kertas kerja yang disediakan oleh Ketua Hakim Syar'i Negeri Kelantan dalam satu seminar. Saya ambil dalam 80% perbincangan malam ini daripada apa yang disediakan dalam kertas kerja tersebut. Baik, disebut bahawa kuasa memiliki harta, seseorang perempuan Islam, taraf dia sama dengan lelaki Islam, boleh mempunyai harta.
Sama ada sebelum kahwin ataupun selepas kahwin. Dia boleh dari sudut harta pencarian, dari sudut wasiat, menerima dari segi faraid dan sebagainya. Dan dia berkuasa ke atas harta berkenaan. Contoh disebut di sini, misalnya kalau kita lihat kepada enactment. Saya perhatikan bahawa enactment beberapa negeri kebanyakannya ialah lebih kurang sama sahaja. Jadi saya ambil satu contoh di negeri Kelantan umpamanya. Dia mengatakan bahawa mahkamah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau membuat sesuatu perintah perceraian, memerintah supaya harta sepencarian yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama-sama mereka dibahagi di antara mereka, atau supaya mana-mana harta itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi di antara pihak-pihak itu. Baik. Itu satu peringkat. Kemudian datang desakan daripada sekelompok NGO wanita, termasuk Kementerian Wanita dan beberapa pihak yang tertentu, yang mendesak pihak berkuasa supaya menambah satu lagi keadaan di mana selain daripada kes perceraian, selain daripada kes kematian suami ataupun isteri, dimasukkan satu lagi keadaan, iaitu apabila berlaku poligami. Jadi apabila seorang suami dia berpoligami, sama ada dia berpoligami secara teratur mengikut undang-undang di Malaysia, atau dia berpoligami dengan berkahwin di luar negara, kemudian balik daftarkan pernikahan yang kedua, ketiga itu di Malaysia, maka dia akan melibatkan kepada satu lagi keperluan untuk mematuhi undang-undang, iaitu untuk mengisytiharkan atau mensabitkan harta sepencarian sebelum boleh poligami itu ataupun pernikahan yang kedua dan seterusnya itu didaftarkan dalam negara kita. Kalau dahulu kaum lelaki dia bermaharaja lela kan. Bermaharaja lela, dia boleh nak kahwin seronok, dia pergi kahwin kat Thailand, kahwin kat Indonesia, dia daftar kat Malaysia, dan dia rahsiakan pernikahan itu daripada isteri pertama. Tapi sekarang ni dengan amalan yang dalam 2 tahun 3 tahun yang kebelakangan ini, di mana tidak boleh lagi didaftarkan poligami itu ataupun pernikahan yang kedua dan seterusnya itu, kecuali setelah dibuat pembahagian harta sepencarian. Alasan yang diberikan oleh pihak berkuasa ialah untuk menjaga kemaslahatan masing-masing, terutamanya kemaslahatan isteri pertama. Sebab apa? Sebab apabila satu orang lelaki dia berkahwin, katalah dia berkahwin kali yang kedua, baik, pada masa itu dia dah ada dah beberapa harta. Saya nak quote kata-kata seorang jururawat yang merupakan kawan kepada adik ipar saya. Dia kata, "Kak, kami rasa kalau nak kahwin, kami nak kahwin dengan suami orang." Dia kata, nak kahwin dengan suami orang ataupun lelaki yang sudah lama bekerja. Dengan alasan apa? Sebab berkahwin dengan lelaki yang sama usia ataupun lelaki yang sebaya menyebabkan tempoh masa nak capai tahap kedudukan berharta itu agak lambat berbanding dengan kahwin dengan suami orang ataupun berkahwin dengan lelaki yang lebih matang daripada perempuan itu. Contohnya perempuan itu berusia 25 tahun, dia memilih untuk berkahwin dengan lelaki yang berusia 35 tahun, yang 10 tahun lebih tua daripada dia. Maka kebiasaannya lelaki yang berusia 35 tahun, kedudukan ekonomi dia lebih mantap berbanding dengan lelaki itu semasa dia berusia 25 tahun. Itu kesimpulan yang dibuat oleh setengah-setengah kaum wanita hari ini. Maka dalam kes ini, saya berbalik kepada isu undang-undang ini, maka dia kata bahawa pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen kecil kurungan 1 dan sebagainya, maka mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang setakat mana sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta atau kerja bagi memperolehi harta-harta itu. Baik. Sekarang ni ialah, masalahnya ialah, kita katalah rumah. Rumah nama siapa?